Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke siri 10 dengan topik baru, subtopik baru, algorithm state machine. Walau bagaimanapun subtopik ini masih lagi di bawah sequential circuit analysis. Jadi apakah dia algorithm state machine ini? Algorithm state machine adalah salah satu representation selain daripada state diagram. Jadi yang ini adalah satu lagi bentuk selain daripada state diagram, yang mana sebelum ni kamu dah tengok state diagram ada dua model, iaitu Mealy model dan juga Moore model. Kalau kamu tengok algorithm state machine ni, simbol-simbol dia kamu dah pernah tengok pun, iaitu dalam flowchart. Bila kamu belajar C programming dulu, memang kamu dah jumpa semua simbol-simbol ni. Okey. Simbol yang pertama adalah state box. State box ni kalau dalam flowchart kita panggil dia proses lah. Yang mana yang ini dia ada satu carta alir incoming dan satu lagi ialah outcome. Jadi yang ini adalah satu box yang berbentuk rectangular. Kalau dalam flowchart dia dikenali sebagai proses. Okey, yang kedua adalah decision box. Saya percaya decision box ni pun kamu dah pernah tengok dalam flowchart programming, coding kamu ataupun flowchart yang kamu dah pernah buat sebelum-sebelum ni lah. Nanti kamu akan ambil FYP 1 semester depan pun kamu kena buat flowchart untuk kamu punya plan untuk FYP. Jadi decision box bentuk dia bentuk diamond macam ni. Okay, dan dia ada satu incoming flow dan mesti ada dua outcome flows dia. Outcome flows tu mesti ada dua. Yang pertama dia akan represent kosong. Okay, kosong in digital language is known as false lah. Yang ni bukan FULSE ni, FALSE, false. Okey, lepas tu lagi satu outcome dia adalah satu dalam bahasa digital bermaksud true lah. Jadi sama juga dengan flowchart biasa, yang ini dikenali sebagai decision box. Baik, satu lagi adalah conditional output box. Beza dia dengan proses ialah dia ada bentuk bulat di hujung ni, okey. Dan dia hanya ada dalam Mealy machine atau Mealy model, dan dia dikenali sebagai conditional output box. Okey, jadi dia hanya ada dalam Mealy saja, dan ia hanya akan occur kalau Mealy circuit output tu is equal to 1. That is true. Jadi bentuk conditional output box untuk Mealy ni hanya diguna pakai kalau output dia sama dengan 1. Okey? Jadi kamu tengok dekat sini, kalau katakanlah kamu tengok ASM tu ada bentuk conditional output box macam ni, dan dia ada proses macam ni, dan dia ada decision box macam ni. Oleh kerana adanya special condition output box ini, maka ini adalah Mealy model. Yang ini adalah Mealy. Okey, tengok dekat sini pula sama juga, oleh kerana dia ada conditional output box juga, maka dekat sini pun dikenali sebagai Mealy. Okey, yang ini pun ada conditional output box juga, maka yang ini pun adalah Mealy model. Okey. Baik, kita tengok contoh example 1. Okey, kamu ada state diagram. Dia untuk kita dapat algorithmic state machine ini, sebaik-baiknya kita dapat dulu state diagram. Ada juga orang yang orang dah biasa buat, dia dapat terus ASM ni daripada state table.
Tapi saya nasihatkan kamu convert dulu pada state diagram lah, and then barulah kamu convert pada ASM, sebab senang nanti kita nak tengok flow dia. Sebab kalau kita tengok flow daripada state table nanti kita confused. Baik. Oleh kerana kamu ada hanya state saja dekat sini, iaitu S0, S1 dan S2, dan kamu ada arah flow yang mana arah flow dia ada sebutan input, perkan dengan output. Oleh kerana adanya sebutan per ini, maka ini adalah milli model ataupun milli machine. And then kamu tahu kalau milli model ataupun milli machine, automatic dia kena ada conditional output box kat sini lah. Okay, baik. Kita bermula dengan bila kamu lakarkan daripada state diagram kepada ASM ni, kamu tempatkan siap-siap semua state box. State box ini dapat daripada state diagram. State kamu ada 3, S0, S1 dan juga S2. Jadi dekat sini nampak tak? S0 dekat sini dia tanda S0. Kamu boleh tulis dekat luar seperti mana yang dibuat, ataupun kamu boleh buat macam saya tulis state S0, S1 dan S2 tu kat dalam box. Tak ada masalah. Sini S1, sini S2. Baik, selepas state box pasti kena ada decision box. Okay, so kamu tengok dekat sini state box S0, dia pergi dekat decision box dulu, iaitu X ni. Kalau X ni sama dengan 0, dia hala ke mana? Kalau X ni sama dengan 1, dia hala ke mana? Jadi kamu tengok state diagram ni, kalau X tu sama dengan 0, dia masih stay dekat S0. So kalau X0, nampak tak flow diagram dia, ASM ni nampak tak dia pergi kepada S0. Okey, kalau S0 tu nilai X dia 1, dia akan pergi kepada S1. Tetapi kena perhatikan juga nilai output yang ada pada masa dia pergi ke nilai S1 ni. Okay, pada masa ni output ni yang saya tanda dengan pen merah ni, nilai dia adalah 1. Oleh kerana nilai dia 1, maka dia akan pergi dulu kepada conditional output box, iaitu bentuk yang ini. Nampak tak bentuk ni? Bentuk yang ini. Dia akan pergi. Yang ini hanya terjadi kalau output dia sama dengan 1 ya. Okey. Yang ini sebabnya nilai X tu sama dengan 1. Okey, kenapa dia jumpa Z ni, conditional output box ni? Sebab nilai output dia sama dengan 1. Untuk milli machine, conditional output box ni will only exist if the output is equal to 1. Jadi sebab itulah kamu kena taruh Z tu loh. Okey, seterusnya kamu tahulah seperti mana dalam flow ini, 1 ni akan pergi pada S1. Sebab itulah sebelum dia pergi pada S1 kena ada Z ni dululah. Okey, semasa dia berada dekat S1, apabila nilai X tu 0, dia akan stay dekat S1. Okey, tetapi perhatikan juga output. Nampak tak output kat sini nilai dia 1? Apabila output nilai 1, maka kena ada conditional output box lah. Sebab itulah kamu tengok dekat sini. Okey, daripada S1 dia jumpa X. Selepas state box, wajib it is a must to include the decision box. So selepas state box, kamu ada decision box X dekat sini. Okey, selepas kosong, apabila X kosong, oleh kerana output dia 1, maka dia akan berjumpa dengan Z dululah, iaitu conditional output box yang inilah. Okey, lepas tu apabila nilai X sama dengan 1, okey, dia akan pergi pada, kalau ikut state diagram tu, apabila nilai X1, nilai output dia kosong. So kosong, tak perlu ada conditional output box lah. Okey, dia akan terus pergi kepada S2. Okey, jadi kamu nampak dekat sini. Okey, bila nilai dia X1, okey, dia terus pergi pada S2.
Okey, apabila dia berada pada S2, okey S2, apabila nilai X tu kosong, kamu tengok nilai output dia kosong. Maka nilai output kosong ni bermaksud tidak perlu ada conditional output box lah. Maka S2 still lagi pergi pada S2. So kamu tengok dekat sini, S2 apabila nilai X kosong, dia terus pergi pada S2. Dan apabila nilai X1, oleh kerana apabila S1 output dia 1, maka dia kena ada conditional output box lah dekat sini. Okay, sebab tu kamu tengok daripada S2 dia pergi kepada S0 seperti mana yang ditunjuk dalam ASM ini. Okey, bila X1 dia pergi pada Z sebab output dia sama dengan 1 dan barulah dia pergi balik kepada S0 dalam soalan. Okey, so kamu boleh buat seperti mana dalam soalan ni ataupun seperti mana dalam example ni, ataupun kamu buatlah satu lagi dia pergi macam ni seperti mana yang saya buat ni. Atas kamulah ya. Okey, tu example yang pertama untuk ASM, Algorithmic State Machine ni. Baik, ada yang bertanya saya, pernah student bertanya saya, perlu tak dalam output conditional box ni kita tulis Z? Sebab sekarang ni kamu tengok throughout all this semua ada Z kan? Z. Saya berpendapat tak tulis pun tak apa. Tapi sebab so far semua example, semua latihan yang saya jumpa dia tulis Z tu, so kamu tulislah. Nak tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apalah. Sama juga macam ini untuk state box ini. Ada buku dia tulis S0 ni di dalam, ada buku dia tulis di luar. So dua-dua saya terimalah. Okey, kita pergi pada example 2. Tengok example ni, oleh kerana dia dekat flow tu dia ada per, maka yang ni lagi sekali dia represent milli. Milli machine, milli model. Jadi sama juga macam tadi, apabila nilai T0, okey, apabila nilai X sama state T0, so saya boleh buat, saya boleh tulis di dalam ataupun saya boleh tulis di luar. Yang ini T1, so ada berapa state dekat atas ni? Ada 3 kan? So last kali yang ini adalah T2. Baik, kamu tengok dekat sini. Bila X sama dengan 0, dia pergi pada selepas state box mesti emas ada decision box. So bila nilai X kosong, jangan hanya tengok nilai input saja, kena tengok nilai output tu, output juga, sebab kita nak tentukan sama ada perlu tak letak conditional output box dekat situ. Jadi apabila X kosong, nampak tak dia pergi kepada T kosong. Okey. Seterusnya apabila X sama dengan 1, output masih lagi kosong, so tak perlu conditional output box. Jadi sebab itulah dia terus pergi ke state T1. Seterusnya, apabila nilai X sama dengan 1, output kosong, dia stay dekat T1. Tetapi apabila apabila nilai X kosong pun output masih lagi kosong, maka tidak ada nilai Z lah, tidak ada conditional output box Z dekat situ. Sebab tu kamu tengok dekat T2, dekat T1 nak ke T2 ni, nampak tak decision box dia terus pergi kepada state box T1, terus pergi pada state box T2. Sebabnya pada masa ini, pada masa state T1 ni, kedua-dua output sama dengan kosong. Baik, apabila kamu berada pada T2, okay, output flow dia sekarang dia macam ni tau, flow dia. Yang ni dia dah ter-overlap dengan solution yang ditulis ni. T2 akan pergi ke T0 apabila nilai dia kosong. So T2 akan pergi pada T0, T2 pergi pada T0. Okey, apabila nilai X tu kosong dan output dia kosong. Yang inilah yang ditunjukkan dekat sini lah.
Okey, yang ikut yang flow marker merah saya ni. Okey, seterusnya apabila nilai T2 sama dengan 1, X sama dengan 1, apabila dia berada pada present state T2 dan nilai X sama dengan 1, nampak tak output sekarang sama dengan 1? Okey, maka apabila output sama dengan 1, dia akan pergi ke T1, tetapi sebelum tu ada conditional output box seperti mana yang ditunjukkan ni lah. Okey. Baik, seterusnya kita pergi pada example yang ketiga. Example yang ketiga ni menggunakan more machine. Okey, menggunakan more machine. Tengok dekat sini. Kamu ada dua keadaan sekarang. Kamu ada dua input. Sebelum ni kita ada tengok contoh yang MDV tu kan. MDV tu adalah control input lah. Control input yang lebih daripada satu. Sebab sebelum ni kita ke example 1 dengan example tu kita tengok hanya ada satu control input saja, iaitu X. Sedangkan dekat sini kamu ada dua control input tau. Kamu ada X dan Y. Dalam contoh example yang dibagi selepas ini dia bagi Y lah. Kamu tak semestinya namakan XY. Kamu boleh namakan AB. Kamu boleh namakan CD atas kamu lah. Tetapi mesti ada dua lah decision box dia tu. Baik. Oleh kerana dia more model, maka kamu kena letak output dia di dalam kotak ni, di dalam box ni. Okey, nampak tak dia letak Z sama dengan 1, Z sama dengan 0, Z tu stands for output lah. Okey, tak semestinya kamu letak Z, kamu boleh letak Q sebab dalam bahasa truth table selalu output tu kita represent dengan Q kan. So tak ada masalah. Tak semestinya kamu ikut example ni kamu letak Z. Baik, jadi tengok setiap state box tu yang ditanda sebagai A, B, C, sebab dekat state diagram ni ada 3 kan state box kan. Nampak tak? Dia terus tanda output tu dekat dalam state box tu. Okey, state box A nilai output dia 1, state box B nilai output dia 0, state box C nilai output dia 0 juga. So dia tanda siap-siap, nampak tak? Dia tanda siap-siap nilai output tu dalam state box A, B dan juga C. Baik. So, sekarang kita mulakan flow kita untuk ASM. Apabila nilai X kosong, okey, dia akan pergi dulu pada decision box. Saya dah cakap dah sebelum ni kan. Selepas state box, mesti kena ada decision box. It is a must. So, sekarang ni dia pergi dulu dekat nilai X. Apabila nilai X kosong, dia kena pergi dulu dekat nilai Y. Nampak tak? Dia pergi dulu kat nilai Y. Sebab apa? Sebab kalau 0, 0, dia stay lagi dekat A. Tetapi kalau 0, 1, dia dah pergi dekat B. Nampak tak yang ni? Flow ni. Kalau 0, 0, dia masih lagi stay dekat A. Tengok flow ni. Tetapi kalau 0, 1, dia dah pergi dekat B. Okay, maka sebab itulah X ini dia kena pergi dekat satu lagi decision box, iaitu decision box Y. Kalau katakan Y pun kosong, iaitu 0, 0, maka dia akan ikut flow seperti mana yang state diagram ini, iaitu maintain dekat A. So kalau 0, tengok flow saya pen marker merah ni. Kalau 0, 0, okey, nampak tak dia pergi ke A. Tetapi kalau ikut state diagram ni, kalau dia adalah 0, 1, X tu 0 tetapi Y tu 1, dia akan pergi ke B. So nampak tak sini? Kalau X tu 0, 0, ikut yang marker merah saya ni, tetapi Y tu 1. Nampak tak Y decision box ni, Y tu 1. Nampak tak dia pergi kepada B. Okey. Setiap decision box mesti kena ada dua outcome flow. Satu true, iaitu apabila nilai dia 1, satu lagi false, iaitu apabila nilai dia 0. Baik, katakanlah X sekarang bernilai 1. Kalau katakan 1, 1, X tu 1, 1 untuk A, dia akan pergi ke C. Nampak tak ini? Ini. Flow dia macam tu. Anak panah dia macam tu. Anak panah dia tak clear. Okey, tetapi kalau dia bernilai 1, 0, sama macam 0, 1 tadi. Kalau dia bernilai 1, 0, dia akan pergi kepada B. Okey, jadi kamu tengok sekarang.
apabila nilai X tu 1, okey, dia akan tengok dulu. Dia akan pergi pula pada decision box Y. Kalau Y tu sama dengan 1, yang macam saya tunjuk yang inilah, 1, maka dia akan pergi kepada C. Ya. So, 1, nampak tak dia pergi kepada C. Decision state box C. Kalau katakanlah nilai dia adalah 10 seperti mana dalam gambar ni. Saya pakai pen biru pula sekarang. Takut kamu confuse dengan merah. Kalau 10 nampak tak daripada A ke B. Maka sekarang ni kalau nilai dia 1 tetapi nilai Y sekarang 0, nampak tak dia pergi balik ke B. Sama macam keluaran 01 tadi lah kan, dia pergi ke B kan. Okey, seterusnya bila kamu berada dekat B kalau 00 dia stay dekat B, tetapi kalau 01 dia pergi dekat C. So sama jugalah buat dua decision box, iaitu apabila nilai X 0 dan 1, dan satu lagi decision box Y, iaitu apabila nilai 0, okay, 00 dia stay lagi dekat B. Nampak tak flow dia tu, dia pergi kat B. Tetapi kalau 01 dia pergi ke C. Nampak tak? 001 yang ni kan, dia pergi ke C. So kalau 01 nampak tak flow ASM tu dia pergi ke C. Okay, kalau katakan kamu ada dekat B sekarang, nilai dia 11 dia pergi ke A, tetapi 10 dia pergi ke C. Okay, 11 B, 10 C. So 10 C, nampak tak? Okay, yang ni flow yang ni 11 B, maintain ke B. So sini 1 dan pergi ke sini 1 dia maintain kat B kan. Sorry, 11 dia pergi ke A. Ni kan dekat B ni kan. Nampak tak 11 ni? 11 ni dia pergi ke A. Jadi yang ini sepatutnya okey, 1 dekat sini, nampak tak? Ada bold dekat sini. Menandakan bersambung 1 dan 1 dia pergi ke A. Okey, yang ini jangan letak bold lah sebab menandakan dia tak bersambung Ini sama macam circuit lah juga. Kalau tempat yang bersambung tu kamu kena letak bold ya. Ni berlainan dengan flowchart yang biasa lah kamu kena letak bold. Kalau katakan sebaik-baiknya kamu elakkanlah bold ni. Buat apa nak taruh dekat sini, dia berapa banyak lagi ruang yang dekat sini kamu boleh taruh kan. Macam yang ni jauhkanlah sikit. Tapi kalau katakan dah tak boleh nak elak daripada pertindan tu, nak menandakan dia ada connection, kamu letak tanda bold macam ni lah. Okey. Dan seterusnya, apabila kamu berada dekat C, apabila nilai X tu 0, dia maintain dekat C. Okay, 0 dia maintain dekat C, 01 dia pergi ke A. So, tengok dekat sini, 00 maintain dekat C, 01 pergi ke A. 0 tengok dia pergi ke X, 0 dia pergi maintain dekat C. Kalau 01 dia pergi dekat A, so 01 dia pergi ke A. Okey, oleh kerana kat sini tak bersambung, so tak payah ada bold lah kan. Okey, so dia akan ikut yang ni, dia akan pergi ke A. Right? Okey, seterusnya kalau nilai C tu, present state C, kalau 11 dia pergi ke B, kalau 10 dia pergi ke A. 10 pergi ke A, 11 pergi ke B, 10 pergi ke A. So tengok 10 dia sambung dekat sini, dia pergi ke A. So kalau katakan sini kamu nak sambung, kamu buat bulat pun tak apa. Okay, memang sambung kan. Kalau 11 dia pergi ke
B. So 1, 1 dia naik ke atas ni, maka rujuk pen hijau saya ni 1, 1 dia pergi ke B. Okey, itulah saja penerangan dengan 3 example berkenaan dengan algorithmic state machine. Dan kamu dah tengok so far, algorithmic state machine ni kita design, kita develop daripada state diagram. Jadi kok mana pun kamu mesti dapatkan dulu state diagram untuk sesuatu design tu, barulah kamu boleh buat ASM. Itu cara yang terbaik. Ataupun kalau kamu dah biasa, kamu boleh terus convert daripada state table, tak ada masalah. Sekian saja kuliah untuk kali ini untuk topik algorithmic state machine. Assalamualaikum.